Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah, muka surat 17 Jawi, Rumi 22, awal bulan yang itu ni. Oh yalah, awal bulan yang itu. 17 Jawi, Rumi 22. Perbicaraan apa ni? Oh, mendapat rakaat. Perbicaraan mendapat rakaat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk yang mendapat ia akan imam pada hal rukuk dengan dua pekerjaan. Makmum yang masbuk masuk lambat, tak sempat Fatihah lah ni maksudnya. Sama ada tak sempat Fatihah langsung, tak sempat, sikit pun tak sempat, ataupun tak sempat Fatihah tu sebahagian, separuh sempat. Tak kisahlah. Yang penting tak sempat Fatihah, tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Kenapa dia tak sempat? Kenapa makmum ni tak sempat? Sebab dia masuk lambat, dia takbir lambat. Okay, dia panggil masbuk kan. Maka jika dia dapat rukuk dengan imam tu, maka dia dapatlah rakaat. Tapi ada dua pekerjaan ataupun dua syarat. Dua pekerjaan tu macam dua syarat lah. Macam ni, makmum masbuk, makmum masbuk yang tak sempat baca Fatihah langsung atau tak sempat habiskan Fatihah dia, lalu imam rukuk. Jadi makmum yang tak sempat ni, makmum rukuk terus, maka Fatihah makmum tadi imam tanggung dengan dua syarat. Tu dua pekerjaan tu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dapat takbiratul ihram. Dapat takbiratul ihram dengan sempurna. Makmum tadi takbir itu dengan sempurna. Maksudnya Allahu Akbar, sempurna. Takbir ketika berdiri. Itu maksud dia. Sempurna tu takbir dengan sempurna ketika berdiri. Tapi kalau dia nak cepat sangat, dia ni Allahu Akbar, dah akbar dah gerak dah, tak boleh lah. Maksudnya dapat takbiratul ihram dengan sempurna ketika berdiri. Itu satu. Ialah logik lah. Nak cepat sangat rukuk sebab imam dah rukuk, sampai tak sempat sabar dulu, dia Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar dah baru pergi. Bila tak dapat lah rukuk, tambahlah satu nanti. Bos minit bos, satu rakaat tu seminit je, bukan 1 jam. Jadi tak dapat lah. Ada orang ni itulah, dah selisih dengan imam tu, tahu dah selisih dengan imam, tak dapat lah. Tak mahu tambah juga tu. Macam lah lama sangat, seminit je. Kalau duk makan roti canai, tiba-tiba tak kenyang lagi, order satu lagi, kejap baru nak tebak, sanggup tunggu.
Tunggu nak tebal. Kalau dah siap tu boleh makan terus. Ni tak apa. Nak tebal 5 minit juga ni. Tak apa. Sanggup tunggu. Ini seminit kira sungguh kita ni. Kadang-kadang lah. Dia tak. Jadi, dapat takbir dengan sempurna. Allahu Akbar. Berdiri. Lepas tu rukuk. Maka itu syarat pertama. Syarat pertama. Syarat yang kedua, dapat rukuk yang dikira. Ni yang susah sikit nak faham ni. Dapat rukuk yang dikira dan dibilang bagi imam. Jadi kita biar sekejap lagi kita bahas yang ni. Dapat rukuk yang dikira dan dibilang. Apa maksud tu? Bagi imam. Apa maksud? Itu nanti kita bahas kenapa. Kita nak bahas yang ni dulu. Lagi dapat tetap serta imam. Maksudnya dapat tamakninah. Sebelum angkat imam daripada sekurang-kurang rukuk dengan yakin. Jadi imam rukuk ni, makmum baru masuk Allahu Akbar, dapat Allahu Akbar dengan yakin makmum tadi. Kalau dia tak yakin, kita tak dapat. Walaupun nampak macam yakin, dapat Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Dia pula dapat tak dapat. Biasa kalau 3 saat ke atas dapat, itu mana boleh tak yakin kan. Macam tu imam rukuk ni dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Itu jarang tak yakin. Dia yakin itu. Sebab dapat 2 saat 3 saat. Yang tak yakin ni 1 2 saat 3 saat tu biasa okeylah kita dapat ni. 1 2 tu. Rukuk ni Allah, dia pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Itu yang macam ya macam tak, macam ya tak. Maka kalau tak yakin tak dapat. Kira tak dapat. Kalau selisih tak payah cerita lah. Allah Sami Allah liman hamidah. Dia buat dia buat macam kira halal lah. Yang tu teruk sungguh. Tak dapat dah, itu selisih. Ini dah rukuk dah, cuma tak yakin aja. Pun tak dapat. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Kan? 1 saat. Macam tak berapa nak dapat aja. Itu pun kira tak dapat. Okey. Jadi 2 syarat. Sebenarnya 3 syarat. Sebab dia kata kat sini, dapat rukuk yang dikira dan dibilang bagi imam. Itu syarat satu lagi. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, dapat tamakninah. Ataupun kita tukar sini. Syarat pertama, dapat takbir dengan sempurna sebelum rukuk tu. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itu syarat pertama. Syarat kedua, dapat tamakninah dengan imam dan yakin. Syarat ketiga ni, dapat rukuk yang dikira dan dibilang bagi imam. Yang ketiga. Yang tiga ni yang susah sikit nak faham. Yang tiga. Jadi kalau detailnya bukan 2 lah, 3. Dia gabungkan 2 dan 3 tu. 3. Apa maksud? Okey, dah faham dah 2, selesai. Dapat takbiratul ihram, baru rukuk. Yang kedua, dapat tamakninah dengan yakin. 2. Yang ketiga apa ni? Dapat rukuk yang dikira dan dibilang bagi imam. Dapat rukuk yang dikira dan dibilang bagi imam. Bagi imam, rukuk tu memang sah. Ada ke rukuk imam yang tak sah? Ada. Macam mana? Tu bawah tu. Adapun rukuk yang tiada dibilang bagi imam, tak dibilang ni bukan bilang 1 2 3, tak dibilang ni tak dikira. Dapat rukuk yang dikira dan dibilang. Orang sekalian, adapun rukuk yang tiada dikira bagi imam. Imam rukuk tapi rukuk tu tak sah bagi imam. Kemudian makmum ikut. Maka makmum tadi masbuk tadi walaupun dapat tamakninah, dapat rukuk semua, tetap tak dapat rakaat. Sebab rukuk imam tu tak sah. Bukan sembahyang tak sah, rukuk tu tak sah. Ada ke rukuk imam yang tak sah? Adalah, nak cerita ni. Macam mana? Dia bagi contoh. Seperti rukuk imam yang berhadas. Imam berhadas tu imam tak ada wuduk atau berhadas besar. Kalau berhadas besar, kita ambil contoh yang tak ada dalam kitab kita dulu. Berhadas besar. Ataupun imam tak ambil wuduk langsung. Tak ingat lah ni. Kalau ingat, mana boleh tak ingat lah ni. Tak ingat. Imam tak ingat pun dia tak ambil wuduk. Imam tak ingat pun dia tak mandi wajib lagi. Yang tu. Kemudian, dia pun sembahyang. Imam sembahyang, makmum ikut lah. Makmum yang ikut daripada awal, bukan masbuk, tak ada masalah. Imam sedar bila ni? Imam sedar, kita ambil contoh lah. Imam sedar lepas sembahyang. Ambil contoh. Lepas sembahyang, tengah wirid tu baru sedar. Imam tak payah perlu buat pengumuman ke? Sepatutnya tak perlu buat pengumuman. Tapi kalau ada orang masbuk, perlu buat pengumuman sebenarnya. Tak maaf lah, tadi saya terlupa mandi junub. Jangan tu. Tapi orang yang
ikut daripada awal, no problem. Sebab semayang dah habis, sah. Yang masbuk ni problem ni. Masbuk mana ni? Masbuk yang nanti imam salam, dia tambah rakaat. Bukan masbuk tu, itu masbuk juga. Masbuk ni masbuk yang tak baca Fatihah, imam tanggung ni. Tu problem. Sebab masbuk ada dua. Satu masbuk dengan maksud imam salam, makmum tadi tak boleh salam, dia kena tambah rakaat. Itu masbuk juga kita panggil kan. Masbuk kedua, ketika semayang dengan imam tu, walaupun baru rakaat pertama. Yang masbuk yang tadi tu, rakaat kedua lah dia masuk, rakaat kedua, 3, 4, 5. Dia tak masuk rakaat pertama, dia masuk 2, 3, 4, 5 pula. 2, 3, 4. Bila dia masuk 2, 3, 4, mana dia kena tambah 1, 2 atau 3 nanti. Itu masbuk juga dia panggil. Bukan masbuk tu. Masbuk yang dia tak, makmum tak habis baca Fatihah atau langsung tak baca. Masbuk tu panggil masbuk juga kan. Masbuk tu problem. Problem macam mana? Contohnya imam terlupa ambil wuduk ataupun terlupa mandi junub. Langsung terlupa. Dan dia ingat lepas salam tengah wirid. Contoh macam tu. Okey, makmum yang ikut yang tak ada yang bukan masbuk, no problem. Yang masbuk tambah rakaat pun no problem. Problem ni masbuk yang dia kata tak apa, tak payah baca Fatihah sampai habis sebab aku dapat rukuk dengan imam tanggung kan. Yang tu problem. Problem macam mana? Okey, dia tak dapat rakaat. Sebab apa kata ayat dia macam ni. Sekarang kenapa dia tak baca Fatihah sampai habis? Ataupun kenapa dia langsung tak baca Fatihah? Sebab imam dah rukuk, aku masuk lambat. Habis Fatihah tu macam mana? Kan wajib baca Fatihah. Imam tanggung. Imam nak tanggung macam mana sembahyang dia pun tak sah. Sebab tu tak boleh. Sembahyang dia pun tak sah, tapi dia tak tahulah ketika dia sembahyang tu. Sembahyang dia pun tak ada wuduk, sembahyang dia pun badan besar. Nak tanggung macam mana? Kerana tu makmum tadi, jika makmum tu dah habis sembahyang dah wirid dengan imam buat pengumuman, minta maaf lah tadi, tak ada wuduk. Jangan cakap tak ni lah, jangan cakap tak mandi wajib lah, leceh lah. Cakap tak ada wuduk lah, bohong sunat, tipu sunat. Cakap tadi saya terlupa ambil wuduk. Tipu sunat, pelik bunyi tak mandi wajib. Teruk sungguh. Jadi terlupa ambil wuduk tadi. Jadi yang bukan masbuk, ini tak ada masalah. Tak apa. Yang masbuk tu, alamak tadi aku siratal ladzi imam rukuk. Aku masuk lambat. Aku sempat baca alhamdulillahirabbil alamin je. Lepas tu imam rukuk terpaksa rukuk lah kan. Dia sebab dia dah wirid lama dah habis sembahyang, dia wajib sembahyang balik. Sebab sembahyang dia tak cukup rakaat. Kerana dia kata imam tanggung dan imam sebenarnya tak boleh nak tanggung. Imam tak boleh tanggung. Sebab imam pun tak sah nak tanggung macam mana? Dia sendiri pun dia tak boleh tanggung Fatihah. Nak tanggung orang je. Macam mana? Sebab tu itu yang maksud tu. Ada pun rukuk yang dibilang. Yang dikira tu. Itu tapi contoh yang saya bagi ni contoh yang tak ada dalam kitab. Ini contoh yang tak mandi wajib ni. Contoh badan besar ataupun tak ada wuduk daripada awal. Yang ni lain. Ini tengah semayang baru tu. Tapi kaedah dia lebih kurang sama. Jadi kita bahas. Okey. Jadi kenapa pula yang kalau ikut daripada awal dengan imam tak ada masalah? Sebab imam tak ada tanggung apa-apa dia. Kenapa pula yang masbuk yang kena tambah rakaat tak ada masalah? Sebab imam tak ada tanggung Fatihah dia, tak ada masalah. Dan benda tu dah habis sembahyang dah pun, maka sah, tak perlu sembahyang balik. Cuma yang makmum, yang imam tanggung Fatihah saja yang ada masalah. Okey. Itu contoh yang saya bagi sendiri. Ini contoh dalam kitab pula. Contoh dalam kitab dia susah jugalah, ya. Seperti rukuk imam yang berhadas atau imam kena najis. Kita ambil contoh satu-satu. Maka tiada mendapat masbuk itu rakaat. Maknanya jika sebelum imam rukuk, imam batal wuduk, kentut kat situ. Jadi maksudnya lebih kaedah macam tadi. Cuma yang ini bukan tak ada wuduk pada awal, bukan tak mandi wajib pada awal, bukan. Tapi lebih kurang sama kaedah. Dah faham kaedah tu, dia senang faham kaedah ni. Jadi kata contohnya, imam ada wuduk elok je. Makmum tadi masuk lambat, masbuk ni masbuk. Jadi bila imam nak rukuk, Allahu Akbar, kentut kat situ. Makmum tadi masbuk ni, Allahu Akbar. Dapat. Imam batal lah tu. Jadi imam tanggung apa? Imam dah batal ketika rukuk. Maka makmum tadi tetap juga tak dapat rakaat. Walaupun dapat dengan imam, tak dapat rakaat. Dapat rukuk dengan imam sekalipun, tak dapat rakaat. Itu contoh macam itulah. Habis tu macam mana? Makmum tu imam tu kena keluar lah, kena keluar. Okey, katalah imam kena keluar, makmum kena buat macam mana? Cuba fikir sikit. Makmum sekarang ni katalah masa dia kentut memang bunyi kuat pula tu. Contoh lah. Kita buat contoh kan. Imam Allahu Akbar macam ni. Makmum pun
Baru takbir kan. Allahu Akbar. Bunyi memput. Dia pun rukuk. Okey. Sekarang ni imam kena belah. Okey. Makmum tadi kena buat apa? I'tidal. Kalau i'tidal sujud. Habis nak buat apa? Dia tinggal rukuk ni. Nak settle macam mana ni? Imam lari. Orang nak ganti tak berani sebab semua pakai rukuk dah. Takkan nak menyondol gitu nak ke depan. Dia kata, aku nak ganti imam macam mana? Macam ni. Hidup macam tu. Kerja mana? Jadi pakai tak berani. Bila tak berani nak tukar, nak ganti imam, sembahyang seorang. Maknanya masing-masing sembahyang seorang. Boleh je. Kalau ada ganti, ikutlah yang ganti tu. Kalau tak ada ganti. Makmum nak buat macam ni. Yang makmum mana ni? Makmum masbuk. Bukan makmum yang baca Fatihah cukup lengkap apa. Dia boleh, peduli imam, aku sembahyang seorang lah. No problem. Makmum nak buat apa? I'tidal. Sambung i'tidal lah. I'tidal sujud tu. Kan? Dia kena baca Fatihah. Dia bangun balik. Bismillah. Macam tu. Jadi maknanya kalau kita tengok sembahyang daripada jauh lah. Allahu Akbar. Rukuk. Lepas tu baca Fatihah. Ni sembahyang apa? Sembahyang gerhana ke? Macam sembahyang gerhana kan ada 2 qiyam kan? Macam tu lah. Sebab imam tak ada. Imam dah batal, imam lagi. Jadi waktu tu makmum tadi, okey, kenapa makmum tak baca Fatihah? Makmum tak baca Fatihah atau tak habis Fatihah terus rukuk? Sebab ikut imam. Kenapa makmum tadi tak boleh i'tidal sujud? Sebab rakaat tu tak baca Fatihah. Imam tangguh. Imam tangguh apa? Sebelum imam nak tangguh, imam batal. Ketika dia rukuk tu dia batal. Suruh dapat. Jadi tu macam mana? Makmum tadi teruslah i'tidal. Tak boleh i'tidal. Sebab apa tak boleh i'tidal? Sebab tadi tak baca Fatihah. Dan imam tak sempat nak tanggung, batal. Habis tu macam mana? Sebab tu dia kembali. Dia sama juga hukum macam ni. Kita ambil contoh yang lain pula. Dia tak dapat, dia contoh dia selisih dengan imam. Imam rukuk ni, dia pun Allahu Akbar. Takbiratul ihram, lepas tu dia Allah. Sami'allahu liman hamidah, tak dapat. Tak dapat. Dia pun ikut imam. I'tidal, tak dapat lah ni. Dah tahu dah tak dapat, selisih tadi. Lepas tu imam pun sujud. Dia pun sujud. Sujud tu tak dapat tau. Imam nak duduk di antara sujud tu. Baru nak angkat je kentut. Okey. Ada sujud sekali lagi kan? Bila kentut, imam lagi. Bila imam lagi tak ada ganti. Kalau ada ganti, ikutlah yang ganti tu. Teruskanlah. Tak ada ganti. Sebab orang tak berani ganti. Nak ngesok tak ganti. Nak ke depan je mana? Tengah duduk. Nak ganti. Contohlah. Dia tak ganti. Padahal macam mana? Dia ganti. Boleh je ganti imam walaupun duduk dekat sah tu. Kuatkan suara sikit. Nanti beli diri nanti ke depan lah. Tapi dia tak ganti. Nak ganti. Jadi tak ada bakat-bakat tadi imam. Makmum tadi ni, yang tak dapat rakaat tadi ni, kalau dia sujud, batal. Dia kena qiyam. Sebab apa? Sebab kenapa kau lepas takbir rukuk tak baca Fatihah? Sebab imam tanggung. Tapi bila nak pergi tak sempat dapat, tak dapat. Imam tak boleh tanggung lah. Tapi bila imam tak boleh tanggung, kenapa tak baca Fatihah juga? Mana boleh baca Fatihah? Kena ikut imam. Okey? I'tidal. Okey? Tak dapat rakaat, tahu dah. Imam sujud. Kenapa kena sujud? Sedangkan tak dapat rakaat tu. Sebab ikut imam. Imam tanggung. Tak sempat nak tanggung. Sebab selisih. Bila imam duduk atas sujud, kenapa makmum duduk atas sujud? Sebab kena ikut imam. Bila imam batal, kenapa pula nak sujud? Sedangkan mana ada sembahyang tak baca Fatihah? Tak dapat rakaat. Maka waktu tu kena naik terus. Naik, berdiri. Tak boleh sujud. Lebih kurang lah sama. Okay. Itu imam berhadas. Macam tu juga imam kena najis. Maksudnya ketika sembahyang tu imam kena najis. Sama juga. Imam rukuk Allahu Akbar, pop jauh tak cicak. Atas kepala ke, atas belakang ke, tak cicak. Makmum tadi masbuk, dia masbuk. Yang tak masbuk tak ada masalah sangat. Masbuk ni. Dia pun Allahu Akbar tak sempat baca Fatihah ataupun tak sempat habis Fatihah ataupun langsung tak sempat Allahu Akbar. Okey, mana Fatihah kau? Imam tanggung. Imam tanggung apa kena najis sebelum dapat? Maka tak dapat rakaat itu. Imam buat apa pula ni? Imam pergi. Sama lah kes tadi. Makmum tadi kena berdiri balik kalau tak ada imam ganti, tak ada gantian imam. Kalau ada imam gantian, ikut je imam gantian. Kalau kata ada, ikut imam gantian dan dia tetap tak dapat rakaat juga. Sebab tak sempat nak dapat, tak cicak je tu. Cuma kena najis tu pelik sikit lah contoh. Macam jarang, macam susah. Nak tahu macam mana najis kena tak? Cuma hukum dia gitu lah. Tak dapat rakaat dan ikutlah imam gantian tadi walaupun tak dapat rakaat. Tak dapat. Sebab baru nak dapat lah. Allah. Pup, jatuh tak cicak. Imam ganti. Imam tak sempat ganti. Dah batal lah. Dia dah batal. Sebab dia tak cicak. Contoh lah. Okay. Maka jika berhadas imam dalam i'tidal. Macam mana kalau imam berhadas dalam i'tidal? Tadi rukuk. Ni masbuk ni. Masbuk. Makmum masbuk. Okay. Maksudnya, imam rukuk, dia pun masuk-masuk. Allahu Akbar. Dapat. Dah dapat ni. Dan imam tak kena najis waktu rukuk. Memang dia dapat dah.
Sami Allah liman hamidah, dia pun sami Allah liman hamidah, imam kentut berhadas. Dapat tak? Dapat. Dia sebut sini dapat. Maka jika berhadas imam di dalam i'tidal, ni saya mendapat ia rakaat. Sebab apa? Sebab ada dapat dia tu. Tapi dah dapat, lepas tu imam batal. Lepas tu imam batal. Ketika rukuk sempat dapat. Sempat dapat tumaninah elok imam tak batal. Maka dapat rakaat walaupun lepas tu imam i'tidal, imam batal. Tak habis satu rakaat dah. Tetap dapat juga Fatihah. Sebab ketika rukuk tu, Fatihah imam sah. Betul tak? Ketika imam rukuk, dia pun rukuk, Fatihah imam sah. Fatihah imam sah, maka terpakai. I'tidal baru kentut. Bukan i'tidal, Fatihah tadi dapat, maka dapat. Tapi imam tanggung. Imam tanggung apa imam lepas pada tu batal? Tak kira, dapat tanggung juga. Sebab ketika tanggung tu imam tak ada masalah. Dibilang atau dikira Fatihah imam ketika itu. Walaupun last sekali batal juga, tak kira baliklah Fatihah tu. Tetap juga dikira. Tu. Bahkan apabila berhadas imam kemudian daripada tetap rukuk, tetap tu tamakninah rukuk makmum serta imam, niscaya mendapat makmum akan rakaat juga. Oh, dapat juga. Maksudnya bukan batal ketika i'tidal, ketika rukuk imam batal, tapi dapat dulu. Jadi maksudnya imam rukuk, makmum tadi masuk, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, dah dapat. Dapat dah ni, imam kentut. Tak naik lagi, dapat juga. Makmum tadi sami Allahu liman hamidah dapat. Sebab dia dapat juga. Dapat tamakninah dengan imam rukuk, baru imam batal. Ataupun ketika rukuk dapat, baru jatuh tak cicak najis. Tapi dapat dulu. Dapat. Dapat rakaat. Lepas tu tengoklah imam gantian, ikut imam gantian. Kalau tak ada imam gantian, sembahyang seorang. Dapat. Cuma bab najis tu susah sikit kita nak bayang. Macam mana nak tahu kok? Dia jatuh time bila kan? Cuba hukumnya gitu lah. Kalau kentut tu mungkin jadi lah, sebab bunyi. Habis kalau betul lah. Macam tu. Cuma kadang-kadang macam tak boleh nak dah pasti ketika kejadian. Tak apalah, hukum tetap hukum. Mendapat rakaat juga. Maka jika tiada tetap makmum pada rukuk sebelum imam angkat daripada rukuk. Ni bab lain dah pula. Maka jika tiada ni bab lain. Habis dah bab tadi. Ni bab imam batal ketika rukuk, imam batal ketika i'tidal, makmum masbuk, kan? Yang tak baca Fatihah. Itu habis dah cerita kes. Ni kes lain pula. Ni kes lain. Maka jika tiada tetap makmum pada rukuk sebelum imam angkat daripada rukuk. Maka jika tiada tetap tu maksud tamakninah dalam masalah ni. Maka jika makmum tadi tak dapat tamakninah ketika rukuk sebelum imam angkat daripada rukuk. Makmum masbuk, imam rukuk, makmum Allahu akbar, sami Allah liman hamidah. Tak dapat duduk dengan imam dengan kadar yang yakin. Biasa yakin ni 2 saat ke atas. 2 saat ke atas. Itu yakin. 1, 2 ni yang payah sikit. Nak kata 1 ke 2? 1 saat ke 2 saat? Macam selisih. Masa rukuk tak sempat naik. Takkan nak intai gini. Macam lebih-lebih lagi kalau imam tak tally dia punya tu. Jadi bab rukuk imam kena jaga sungguh. Kalau boleh sami Allah tu. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Kadang-kadang masa nak sujud, kadang-kadang imam lambat sikit kan. Nak sujud kan daripada i'tidal. Nak sujud ni. Allah kan kadang-kadang kan? Nak bangkit sujud ni. Angkat. Tak Allah lagi. Allah. Itu okey lagi lah. Tak, maksud tak ada menyebabkan apa-apa lah. Cuma yang terbaik gerak terus mulut terus. Ni kalau sujud ni Allah, tapi panjang. Daripada sujud kan nak gerak. Allah, habis nafas dulu. Jadi maka imam biasa buat je ni. Dia tarik naik dulu. Separuh ada Allahu akbar. Okey, itu okey lah sebab dia tak ada kaitan sangat dengan makmum. Ataupun nak sujud. Kalau nak sujud Allah dah habis. Jadi macam mana? Dia gerak dulu sikit. Allahu akbar. Boleh lah sebab tak ada kaitan sangat. Tak ada ni sangat. Tapi kalau sujud, kalau i'tidal, rukuk tak ni sangat. Allahu akbar. Okey lagi. Yang terbaik Allahu akbar, penuhkan sebutan dalam pergerakan. Tapi kalau pasal nak rukuk tu Allahu akbar, okey lagi lah. Yang bahaya ni sami Allah. Yang ini jaga betul-betul. Kesian kat makmum. Sami Allah. Dia jaga betul. Betul-betul tepat. Sebab cuba bayangkan imam makmum kat belakang ni. Dia lambat ni, dia pun
Allahu Akbar. Dia pun bila Allahu Akbar nak takbir, imam tengah rukuk ni, dia pun Allahu Akbar. Dia pun gerak ni. Imam tak ada sami Allah lagi tapi dah gerak. Sami Allah. Dapat. Sebenarnya tak dapat. Sebab tu kena teli betul. Dalam masalah sami Allah mahamidah. Kesian kat makmum. Tu je lah. Yang lain tak apalah. Nak lambat-lambat sikit. Bangun dulu. Okey lah. Sebab tak ada apa-apa. Tak ada kesan. Yang ni kena jaga betul. Menyebabkan satu lagi. Makmum jadi was-was. Dapat ke tak? Dapat. Sebab macam tadi dia gerak dulu baru sami Allah. Dah gerak dah macam ni lah. Sami Allahu liman hamidah. Makmum yang tadi dapat ke? Itu yang kesian lah. Okay, jadi jaga kat ni. Jadi maka dikatakan sini dia mesti yakin, makmum mesti yakin dapat dengan imam baru dapat rakaat. Kalau tak yakin, tak yakin kira tak dapat, ataupun memang yakin tak dapat, tambah satu. Atau syak pada mendapat tamaniyah. Syak ni samalah, tak tahu dapat ke tak dapat. Syak ni 50-50. 50-50. Was-was tak, kurang lagi. Was-was kemungkinan dapat tu 30%, tak dapat tu 70%. Tu was-was. Syak ni 50-50. Sama berat. Nak kata dapat, tak berapa macam dapat. Nak kata tak dapat. Syak ni 50-50. Was-was 30-70. 30 dapat, 70 tak dapat. Tu was-was. Ini syak 50-50. Lebih kurang sama je. Maksud dengan maksud tak yakin dapat. Maka syak atau syak makmum pada mendapat tumaninah, maka tiada mendapat ia akan rakaat. Kalau tak dapat rakaat macam mana? Maka wajib atasnya mendatang kemudian daripada salam imamnya dengan satu rakaat lagi. Tambah lagi lah rakaat. Padahal kalau nak kira, kalau sikit boleh dapat dah tu. Jadi hati-hati kat situ. Dan sujud sahwi. Sujud sahwi. Yang syak tadi. Yang yakin Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tak dapat tu. Yang ni tak ada sujud sahwi. Tambah satu rakaat, mana ada sujud sahwi. Yang sujud sahwi ni yang syak ni. Imam rukuk. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Dapat ke tak? Sami Allah liman hamidah. Dapat ke tak? Tak dapat. Tapi sebelum salam, sunat sujud sahwi. Sunat. Maknanya nanti makmum imam salam, makmum tambah rakaat lah. Tambah semua sebelum salam sujud sahwi. Sebab syak tadi. Lebih lagi kalau was-was. Dapat ke tak? Kemungkinan dapat tu 30% aja. Kemungkinan tak dapat tu 70%. Was-was. Sujud sahwi juga. Syak atau was-was lah. Sujud sahwi. Sunat tak wajib. Sunat je, tak wajib. Kenapa sunat sujud sahwi? Kerana bahawasanya ia yang syak kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya, maka tiada menanggung imam daripada makmum itu. Sebelum kita faham ini, kita kena faham begini dulu. Ketika dalam sembahyang, makmum ni ada syak 3 ke 4. Tiba-tiba dia imam tak syak, makmum yang syak. Makmum pun ikut je imam. Bila ikut imam bangun. 3, yang kan ada 4. Yang tu kan? Sepatutnya kalau nak kira nak kira kalau sembahyang, kalau syak, sunat sujud sahwi. Syak 3, 4, ambil 3, tambah lagi 1 sebelum salam, sunat sujud sahwi. Tapi dia ni makmum. Bila dia ikut imam, ya betul dah, imam betul dah. Nak kira sunat sujud sahwi kan? Tak, sunat sujud sahwi. Makmum tadi. Sebab imam tanggung. Syak tu. Imam tanggung. Itu kalau makmum syak. Tadi makmum syak. Jadi imam tanggung. Dalam masalah ni, imam tak tanggung. Masalah mana? Dia masbuk ni. Masbuk dapat ni. Imam tak tanggung. Jadi maknanya dia imam rukuk, dia pun Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Dia syak. Jadi dia syak dapat ke tak dapat. Maknanya dia syak ini satu rakaat ataupun tak dapat langsung rakaat. Itu syak dia. Okey. Maka tak dapat lah, kita ambil tak dapat. Tapi kita ambil lah syak tadi tu. Syak dia dapat ataupun tak dapat. Ini rakaat pertama atau ini rakaat kedua. Ini rakaat pertama atau ini tak dapat rakaat langsung. Tu kan. Kemudian teruskan sembahyang imam. Imam pun dah rakaat kedua. Dia pun rakaat pertama lah nak kira. Imam tahiyat. Tapi dia masih lagi ada syak sama ada tadi dapat atau tak dapat. Tetap ada rakaat kedua. Dapat ke tak dapat? Rakaat pertama tadi. Masa rukuk tadi. Imam rakaat ketiga. Dapat ke tak dapat? Masih ada lagi benda tu. Rakaat keempat. Dapat ke tak dapat? Rakaat pertama ni. Bila imam salam, makmum tadi tambah 1 kan? Ketika tambah tu pun, dapat ke tak dapat?
Mesti ada dapat tak dapat. Jadi oleh kerana ada syak, dapat ataupun tak dapat, ketika imam dah salam pun masih lagi ada syak tu. Sebab syak tu berterusan lah. Syak tu kata, dapat ke tak dapat rakaat pertama tadi rukuk dengan imam? Benda tu berterusan sampai salam. Sebab tu tambah satu. Sebab tu kira tak dapat, nanti tambah satu. Jadi ketika tambah satu tu masih lagi ada syak, dapat ke tak dapat. Sekarang ni imam nak tanggung apa imam dah salam. Imam mungkin tanggung rakaat pertama 2, 3 yang tadi tu, tapi rakaat yang terakhir imam tak tanggung syak tadi. Itulah nak kira. Nak kira gitu. Jadi maka dia kata, maka tiada menanggung imam daripada makmum itu. Sebab syak dia sampai rakaat terakhir. Syak tu dapat atau tidak, dapat atau tidak, dapat atau tidak. Kalaulah dia tiba-tiba tengah-tengah rakaat yang keempat, yakin tiba-tiba dapat. Lambat dia datang keyakinan tu. Tadi kan dia rukuk, Allahu Akbar, Sami Allah, Sami Allah, dapat ke tak? Terus ikut imam. Tapi waktu tu tak dapat lagi. Dalam hati dia kata, bukan tak dapat, dalam hati dia kata, tak dikira ni, nanti aku tambah satu. Tapi masih lagi syak, dapat ke tak dapat, masih ada lagi benda tu. Masuk rakaat kedua dengan imam, dapat ke tak dapat. Masuk rakaat ketiga, mestilah ada kan, dapat ke tak dapat. Masuk rakaat keempat je, dan niat dia memang kalau dapat atau tak dapat, kira tak dapat, nanti tambah satu. Tiba-tiba rakaat keempat, dapat. Dah temari pula keyakinan dapat. Maka terus ikut imam, tak ada sujud sahwi. Tak adalah nak tambah-tambah rakaat. Lambat keyakinan datang. Ini keyakinan syak dia tu sampai habis. Dan biasanya syak sampai habis lah, asal lambat sangat yakin tu datang. Kan, kalau yakin terus. Tiba-tiba, itu contoh lah. Dan syak tu terus sampai imam salam, rakaat seterusnya tu yang ditambah. Kerana ada syak tu lah yang tambah tu. Maka tak ada imam dah nak tanggung. Sebab tu sunat sujud sahwi. Sunat aja, tak wajib. Penting rukuk tu. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surah Baqarah. Aqimus salah, dirikan sembahyang, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka ulama kaji, kenapa dalam sembahyang, apa yang kita tengoklah dalam perbuatan sembahyang, apa perbuatan yang paling besar sekali, yang paling prime time dalam sembahyang, yang paling besar kat mana? Rukun mana? Sujud tak? Ke rukuk? Sujud tak? Rukuk dengan sujud lagi nampak memang paling besar lah. Sebab kalau berdiri, ada je sambil-sambil kita duduk berdiri saja, berdiri beratur, tunggu makanan. Berdiri biasa ada. Maka dia taklah, dan dia juga ada perbuatan sembahyang kalau duduk dalam sembahyang berdiri. Jadi dia taklah besar sangat. Rukuk besar juga, sebab kita jarang rukuk ketika luar sembahyang. Tapi rukuk dengan sujud, lebih sujud. Kenapa dalam Quran wa aqimus salah wa atuz zakah, tapi warka'u ma'ar-raki'in, bukan wasjudu ma'as sajidin? Sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Kena, sebab itu paling besar. Itu paling tu sekali dalam sembahyang tu, sujud yang paling kehambaan sekali. Tapi dalam Quran kata rukuk bersama orang-orang yang rukuk, bukan sujud bersama dengan orang sujud, bukan berdiri bersama dengan orang-orang berdiri, bukan tahiyat bersama dengan orang-orang tahiyat. Padahal semua tu sembahyang. Kenapa warka'u ma'ar-raki'in? Rukuk dah bersama orang-orang yang rukuk. Ulama kaji. Akhir sekali, tu yang jadi keluar ni, mesti dapat rukuk, baru dapat rakaat. Malah rakaat tu berasal daripada rukuk lah. Rakaat, tambah alif ta, rakaat, maksudnya banyak rukuk. Yang kita kata, berapa sembahyang? Sembahyang berapa rakaat? Sembahyang isyak, 4 rakaat. Maksudnya 4 rukuk tau. Tu maksud rakaat. Alif ta kat belakang tu jamak. Sebab tu kita baca rakaataini kalau 2 rakaat. Ya nun tu musanna, 2. Kalau 1 rakaat, rakaatin je. Rakaf ain ta marbutah, rakaatin. Kalau 1 rakaat sembahyang witir. Kalau 2 rakaat, rakaatain. Kalau 3, rakaatin. 4 rakaatin kan? Kenapa rakaatin? Jamak. Jadi apa maksud 4 rakaat? 4 rukuk. Apa maksud 3 rakaat? 3 rukuk. Apa maksud 2 rakaat? 2 rukuk. Apa maksud 1 rakaat? 1 rukuk. Kita kadang-kadang sebut rakaat, tapi bila sebut rakaat tu apa? Rakaat tu yang berdiri rukuk yang tidak cukup satu tu dapat 1 rakaat. Bukan. Apa maksud rakaat? Maksud rakaat adalah rukuk. Tu maksudnya. Ulama kaji daripada warka'u ma'ar-raki'in. Akhir sekali terhasillah 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Melayu rakaat semua. 1 rakaat, sepatutnya 1 rukuk. 2 rakaatain. 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, jama'an, plural. Sepatutnya gitu. Tapi dah jadi Melayu, berapa rakaat? 1 rakaat. Kalau nak kira salah.
Lepas tu satu rakaatin. dua rakaatain. Tiga rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Tapi tak apalah, Melayu dah ambil bahasa Arab kan. Jadi dia satu rakaat, 2 rakaat. Jadi sebab tu pentingnya rukuk. Sebab rukuk, rakaat tu rukuk bagi orang yang jemaah. Yeah. Jadi hati-hatilah dekat rukuk. Dapat rukuk, dapat rakaat. Rukuk tu lah rakaat. Betul lah, dapat rukuk, dapat rakaat. Ulama kaji itu. Kalau kita baca wa aqimus salah, dan dirikan sembahyang, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Otak kita kata, delah, perbuatan sembahyang kan rukuk, jadi rukuklah bersama orang rukuk. Gitu aja. Ulama kaji sampai keluar masbuk. Sampai keluar masbuk muafiq tu. Keluar masbuk dengan warka'u ma'ar raki'in. Kenapa dalam Quran kata rukuklah bersama orang-orang rukuk, bukan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Hebat ulama. Sebab tu ada mazhab lain dia tak ada masbuk. Masbuk dia tak ada. Contoh mazhab Hanafi, mana ada masbuk? Masbuk dengan maksud Fatihah tadi tu. Bukan dengan maksud tambah rakaat. Tambah rakaat tu ada. Mazhab Hanafi. Ni maksud ni tak ada. Dia imam rukuk, imam tilai tidak. Kenapa tak ada masbuk? Cari kat mana masbuk? Ada ayat Quran masbuk? Ada? Mana ada? Ada dalam hadis. Ada dalam hadis bila sahabat buat, asalnya masbuk ni dulu asal awal Islam, bila dia mari lambat, imam dah 2 rakaat dia baru sampai, imam dah rakaat ketiga lah, dia baru sampai, ada 4 rakaat, dia kejar imam, kojok, salam sekali asal sahabat buat. Kemudian Nabi kata lepas macam tu, tak, Nabi tak kata apa, biar je, mana boleh kejar imam, boleh. Masa awal-awal syariat. Lepas pada tu ada seorang sahabat ni, dia tak buat gitu. Dia buat macam mana? Dia ikut aja. Bila imam salam, dia tambah macam kita dok buat tu. Nabi kata, semua follow dia. Nabi sign. Ini bagus. Baru jadi masbuk kat situ. Itu masbuk tambah rakaat. Itu memang ada. Masbuk yang tak baca Fatihah rukuk terus ni. Mana ada cari Macam mana boleh keluar masbuk yang tak sebab baca Fatihah boleh rukuk terus ni? Mana dapat? Warka'u ma'araki. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dapat rukuk, dapat rakaat. Okey. Dan jikalau picit waktu, apa picit? Dah sebut dah itu. Picit. Sempit. Dan jikalau picit waktu, sempit waktu nak habis, waktu sembahyang dah nak habis dah. Kalau Zuhur nak masuk asar nak masuk maghrib nak masuk isyak dah. Sikit lagi. Contohnya lagi seminit nak lagi tak sampai seminit. Lagi 30 saat. Lebih kurang. Lagi 30 saat nak habis waktu. Nak habis waktu dah. Dia tak sembahyang lagi. Dan jikalau picit waktu lagi 40 saat lagi nak habis waktu, dia tak sembahyang lagi, waktu sembahyang tiba-tiba dapat kita, tiba-tiba dia nak sembahyang ni, dia tengok akan seorang sembahyang, ada orang lain tengah sembahyang, hal keadaan rukuk, masa tu dia rukuk, tak kisahlah dia rakaat ke berapa pun, tapi dia rukuk. Okay? Maka jika kita ikut masa pergi Allahu Akbar, terus rukuk. Ya, niscaya dapat serakaat di dalam waktu. Maksudnya bila rukuk ikut dia, tak baca Fatihah lah, rukuk ikut imam tu, i'tidal, sujud. Okey, imam tadi nak tambah rakaat ke apa tak kisahlah, ikut. Kemudian nak naik rakaat seterusnya, habis waktu dah. Habis waktu. Tapi kalau dia masuk tanpa baca Fatihah tadi, duduk imam rukuk, Allahu Akbar, terus rukuk, sempat untuk dapat satu rakaat dalam waktu. Maksudnya kalau 30-40 saat tu cantik lah kan. Kalau seminit tu sempat baca Fatihah. Dia duduk dia pun Allahu Akbar, tak baca Fatihah, terus Allahu Akbar. 30 saat lagi nak habis waktu. 30 saat. Sampai Allah, ikutlah imam, dapat rakaat, dapat sujud. Imam ni sembahyang apa tak kisah. Sembahyang sunat ke, memang sembahyang fardu ke, tak kisah. Yang penting sembahyang. Rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat, imam tak kisah. Janji imam tengah rukuk, ikut. Duduk, sujud, imam naik rakaat seterusnya. Masa naik tu habis waktu. Dia dapat tak satu rakaat? Dapatlah satu rakaat dalam waktu. Okey. Dapat. Ni saya dapat rakaat dalam waktu. Jadi macam mana? Maka jika kita ikut niscaya dapat serakaat dalam waktu. Dan jika kita sembahyang seorang, padahal tinggal 30-40 saat lagi nak habis waktu ni. Jika sembahyang seorang, niscaya tiada dapat serakaat dalam waktu. Baca Fatihah lagi. Kalau sembahyang seorang, baca Fatihah apa semua, rukuk, i'tidal, sujud, habis waktu dah. Contoh 30-40 saat lah lebih kurang waktu lagi nak habis ketika takbir tadi. Bila tak dapat satu rakaat, dia jadi qada lah.
Dia kata kat sini, niscaya tiada dapat serakaat dalam waktu, maka wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan imam. Wajib tak ikut dosa. Sebab apa? Kalau tak macam ni, kalau dapat satu rakaat dalam waktu, sembahyang tu jadi tunai. Jika langsung tak dapat satu rakaat dalam waktu, sembahyang tu jadi qada. Sekarang ada lagi 30-40 saat. Itu kaedah dia. Jika dapat satu rakaat dalam waktu, maka habis waktu, jadi tunai. Berdosa atau tak berdosa, nanti kita cerita kejap lagi. Berdosa ke tak? Sebab kenapa semain hujung sangat sampai terkeluar kan? Itu nanti dulu. Ceritanya dapat satu rakaat dalam waktu, dapat nama solat tu adaan, tunai. Jika langsung tak dapat, ketika sujud tak dapat satu rakaat, nama sembahyang tu jadi qada. Berdosa atau tak berdosa, nanti dulu. Okay. Jadi sekarang ni dia nak ambil waktu dah. Imam tengah rukuk. Kalau dia Allahu Akbar terus rukuk, dapat intidah, sujud, bangun tu habis waktu, dapat satu rakaat, maka jadi tunai sembahyang makmum tadi. Imam tu bukan sembahyang sunat ke apa, biar tak kisah. Tapi kalau dia sembahyang solat, Allahu Akbar, baca Fatihah apa semua, sujud aja habis waktu, maka solat tadi asalnya tunai bertukar jadi qada sebab tak dapat satu rakaat dalam waktu. Okey. Maka wajib pada ketika itu kita mengikut dengan imam. Maka wajib ikut imam sebab untuk dapat satu rakaat tu. Kerana mendapat serakaat dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Dia kata dapat satu rakaat jadi tunai. Okey. Itu dari sudut nak dapat rakaat. Nak dapat tunai. Nak dapat tunai kena dapat satu rakaat. Yeah. Tak dapat satu rakaat dalam waktu, tak jadi tunai, jadi qada. Kita cerita masalah dosa pula. Dari sudut berdosa macam mana? Adakah berdosa? Nak tahu berdosa atau tak berdosa, kita tengok. Dia mula takbir tu, kalau dia nak semayang katalah 4 rakaat, dia takbiratul ihram, sempat tak habis 4 rakaat tu, dalam keadaan normal, dalam keadaan tak baca yang sunat-sunat, buat yang wajib-wajib aja. Sempat tak habis. Dalam kes tadi tak sempat lah, sebab lagi berapa saat, maka berdosa. Berdosa. Sebab dia semayang tu, masa dia takbir tu, logik memang tak sempat 4 rakaat. Berdosa. Berdosa cerita lain. Sekarang ni solat jadi tunai ke jadi qada? Nak tahu jadi tunai ke jadi qada, tengok dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat jadi tunai, tapi dosa. Tak dapat satu rakaat, dah lah qada, berdosa lagi. Ya. Kalau dia sempat sembahyang sampai habis, maka tak berdosa. Contohnya, lagi 5 minit nak habis waktu, dia takbiratul ihram. Sempat tak? Kalau buat yang wajib-wajib je untuk dapat 4 rakaat, cukup. 5 minit tu ngam-ngam, cukup. Jangan baca surah, jangan baca auzubillah, jangan baca semua. Baca yang wajib-wajib je. Sempat tak? Masa takbiratul ihram. Bukan suruh buat, masa takbir je, anggar-anggar je. Lagi 5 minit nak habis waktu, dia pun takbir. Sempat tak? Sempat. Sekali dia baca panjang. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca panjang. Baca surah panjang apa semua, rukuk i'tidal, baca surah tu 4 minit lebih. Baca surah tu, tak apalah. Masuk rukuk i'tidal, sujud, habis waktu lah. Habis waktu. Ya? Dan maka dapat tak satu rakaat? Tak dapat. Jadi apa? Jadi qada. Berdosa tak? Tak berdosa. Qada tak berdosa. Tadi tunai berdosa. Nampak? Nak kata berdosa atau tidak, tengok masa dia takbir tu, kalau tak buat yang wajib, dia tak buat yang sunat-sunat, sempat tak habis. Jika sempat, takbir sembahyang dia tak berdosa dah. Dapat tunai atau tidak? Kalau kita kata, oh Allah, dah 5 minit lagi nak habis, mestilah tunai, belum tentu. Kalau dia baca surah panjang. Okey, contoh, sembahyang subuh pagi Jumaat. Pagi Jumaat, dia hafal, baru hafal surah sajadah, tiba sekali bangun lambat. Tengok-tengok lagi 10 minit nak habis waktu kan. Dia pun ambil wuduk apa semua, Allah takbir. Takbir tu lagi 5 minit. Lagi 5 minit nak habis waktu. Sebab dia ambil wuduk 5 minit, lambat bangun tidur. Dah hafal, rugi, tak amal. Dia pun, Allah, pagi Jumaat ni, Allahu Akbar. Kalau lah tak baca yang sunat-sunat, yang wajib-wajib je, sempat tak habis subuh dia? Sempat. Dia pun baca sajadah lah. Sajadah lah. Baca sajadah, tak sempat apa-apa lagi. Bertengah berdiri, itu pun dah habis waktu dah. Okey, berdosa tak? Nak tahu berdosa atau tidak? Sempat, nak tahu berdosa atau tidak? Kalau dia tak buat yang sunat-sunat, tak baca surah, tak apa, yang wajib-wajib, Fatihah saja baca. Sempat tak? Lebih pada sempat 5 minit. Okey. Tapi dia baca yang sunat-sunat, silakan. Tak salah. Maka dia dapat tak satu rakaat? Bila baca sajadah, tak dapat, maka jadi qada.
Berdosa? Tak berdosa. Tak berdosa. Okay. Kalaulah tukar pula cerita ni. Dia bangun-bangun tu, lepas nak sembahyang takbir tu, lagi seminit nak habis subuh. Masa takbir tu, sempat tak seminit nak dapat 2 rakaat? Buat yang wajib-wajib ke? Tak buat sunat? Tak dapat. Laju macam mana? Tak dapat. Masa dia takbir tu, berdosa dah. Dosa dah dosa. Sekarang tunai ke tak? Tunggu tengok dapat tak dapat. Dia semayang 1 rakaat, dapat 1 rakaat dalam waktu. Rakaat kedua tu dah habis waktu, maka jadi tunai, tapi berdosa. Yang tadi dia habis semayang pukul 8. Yang awal tadi yang ada 5 minit nak habis subuh tadi, Allahu Akbar, baca surah sajadah, semayang. Oh, baca perlahanlah dengan taranum cukup lengkap. Lepas tu setengah jam dengan sujud tilawah, bangun balik. Salah ke? Tak salah, tak salah. Tak berdosa. Tak berdosa. Dan tak salah pun. Dan dia boleh buat. Tak salah, tak berdosa. Boleh buat, boleh. Tapi jadi qada. Sebab tak dapat 1 rakaat pun. Dia kata, boleh ke buat? Silakan. Qada lah jadi qada. Berdosa? Tak berdosa. Tak berdosa. Sebab dia dapat kalau nak habis. Kalau nak habis dapat. Kalau aja. Tak perlu habis. Kalau dia nak semayang tanpa baca sunat-sunat, dapat. Kalau je. Nampak beza tu kat situ. Sebab apa macam ni? Sebab ketika dia 5 minit, dia boleh memilih untuk habiskan, dan memang dia tak lambat pun, dia tak ada cuai pun. Cuma nak baca surah panjang. Okey ke? Ya, tapi jadi orang tak. Yang tadi, dia memang tak sempat. Kau memang cuai, sebab tu semayang lagi seminit nak habis. Katalah, lagi 2 minit nak habis. Nak habis waktu. Kalau sembahyang tu, katalah, sembahyang subuh tu kena 3 minit. Baru habis. Dia tinggal 2 minit lebih. 2 minit setengah ke? Nak habis waktu. Kalau ikut logik normal sembahyang biasa, tanpa baca sunat-sunat apa semua, 3 minit baru habis subuh. Katalah gitu. 3 minit habis subuh. 3 minit sempurna subuh tanpa baca yang sunat-sunat. Ketika dia sembahyang takbir tu 2 minit lebih, 2 minit 30 saat lah kata, 2 minit 40 saat ke, 2 minit lebih masih dia takbir. Maknanya dia dah berdosa lah kan? Dah berdosa lah. Dia dapat 1 rakaat tak dalam waktu? Boleh dapat. Katalah boleh dapat. Jadi tunai tapi berdosa. Entah macam mana dia baca tu sempat habis dalam waktu juga. Sebab dia 2 minit setengah, 2 minit 40 macam sempat habis jugalah. Entah macam mana tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tengok jam. Weh, ada lagi 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktu. Berdosa juga. Walaupun dia sembahyang dalam waktu. Berdosa juga. Kerana masih dia takbir tu, tak cukup 3 minit. Tak cukup kurang daripada 3 minit untuk habiskan subuh. Normalnya. Tapi dia baru sembahyang. Maka tetap berdosa. Walaupun lepas pada tu, tiba-tiba habis dalam waktu juga. Tetap berdosa. Nampak? Nampak dia ni kaedah tu. Yang tadi, dia takbir, memang sempat dalam waktu kalau tak baca yang sunat-sunat. Tapi dia pergi baca sunat-sunat sampai langsung tak dapat rakaat dalam satu waktu pun. 1 rakaat pun dalam waktu tak dapat. Jadi qada tak berdosa. Cara fikir tu memang betul. Tu pekah. Dia tak ikut kepala otak kita. Dah masuk dalam waktu. Yes. Sempat habis juga dalam waktu. Hingga tak sempat dah. Kalau logik-logiknya 3 minit. Tapi yang ini 2 minit 40 saat. Tiba-tiba sempat habiskan subuh. Oh, tak berdosa lah. Jadi tunai. Dah. Tunai tetap tunai sebab dapat 1 rakaat. Berdosa tetap berdosa. Maknanya nak tahu berdosa atau tidak, ketika dia takbir tu, dia anggarkan, ketika dia takbir tu, dia menganggarkan, aku sempat habis sembahyang. Kalau tak baca yang sunat-sunat, maka waktu tu tak berdosa dah. Dia tak kira cuai. Kalau masa takbir tu, tak sempat ni nak habis ni. Tak sempat nak habis sembahyang, nanti dah masuk waktu lain ni. Maka berdosa dah. Takbir tu dah berdosa dah. Takbir wajib nak sembahyang, tapi berdosa dah kerana cuai. Tiba-tiba entah macam mana sempat, tetap berdosa juga kerana cuai tadi. Pak tu fiqh tu fiqh. Dia tak boleh ikut kita. Dah dapat, okey lah, dah dapat mujuh lah, alhamdulillah. Tak ada, berdosa tetap berdosa. Tapi tunai ya. Soalan, mana lagi bagus? Dapat tunai ke dapat qada? Tunai lagi bagus sebab tunai pahala lagi besar pada qada. Jadi yang berdosa tadi pahala besar. Yang berdosa tadi dapat 1 rakaat, kan? Maka pahala dia besar tapi berdosa. Yang tadi ni qada kurang sikit tapi tak berdosa. Yang berdosa tadi, yang pahala besar tadi sebab dapat tunai 1 rakaat, macam terhapus baliklah pahala besar sebab dosa tadi. Kira
Rugi baliklah, tolak rugi baliklah. Cuma dari sudut pahala lagi. Okey. Ini ada. Ni. Benda kecil aja, benda sikit aja. Jikalau picit waktu, dah picit waktu dah. Dah 50 lebih minit dah. Kejap je. Dah picit waktu dah sekarang. Dan jikalau picit waktu, yakni hampir habis waktunya sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang, hal keadaannya rukuk, maka jika kita ikut ia, ada orang rukuk, dia masuk-masuk rukuk, takbir, tak baca Fatihah, terus rukuk sebab masbuk, niscaya dapat serakat dalam waktu, dan waktu tu dah nak habis dah. Dan jika kita sembahyang seorang, anggap-anggap je ni belum sembahyang seorang lagi, cuma dalam kepala je. Kalau sembahyang seorang, niscaya tiada dapat satu rakaat pun tak dapat sebab sembahyang seorang, maka wajib ikut imam. Soalannya, berdosa tak? Berdosa. Berdosa tetap berdosa. Sebab, kenapa lagi seminit baru nak sembahyang? Kenapa lagi seminit baru nak sembahyang? Jadi, kalau dia sembahyang tu, memang tak sempat habis. Cuma, kalau dia jadi makmum, sempat dapat satu rakaat, jadi tunai. Itu aja. Kalau dia tak bersembahyang seorang juga, berdosa kerana berdosa dan qada. Yang tadi tunai, berdosa tetap berdosa. Kenapa yang berdosa tu? Kerana cuai. Masa dalam sembahyang ni punyalah luas, ada berapa jam. Tiba-tiba sembahyang ujung-ujung. Berdosa kerana cuai tadi tu. Yang tadi tu yang kata contoh, saya bagi contoh. Lagi sejam nak habis waktu. Kita ambil contoh yang melampau sikit. Lagi sejam nak habis waktu. Contohnya sembahyang subuh lah. Maksudnya azan-azan dia terus sembahyang. Tapi dia baca Baqarah lah. Baqarah habis kan. Jadi bila habis Baqarah, pukul 8 baru habis. Daripada pukul 6 sembahyang, dia 8.30. Dia 2 jam lebih. 8.30 baru habis. Lepas tu dia rukuk. Rukuk tu 8.30 dah. Orang sembahyang duha lah. Dia baru rukuk. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa. Sebab apa? Dia takbir ketika itu bukan satu subuh, berapa puluh subuh boleh, qada-qada boleh lagi. Maka dia ada waktu, dia tak cuai, maka tak berdosa. Ya. Kemudian dapat tak rakaat? Langsung tak dapat sebab satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maka jadi qada. Sembahyang dia tu jadi qada. Berdosa? Tak berdosa. Rakaat kedua sambung lagi sampai pukul 10.45 baru rakaat kedua habis. Habis main subuh pukul 11. Sah. Berdosa? Tidak. Silakan kalau nak buat. Qada ke tunai? Qada. Rugi sikit pahala dia suruh qada. Nampak? Faham tak tu? Sebab waktu sembahyang ni dia luas. Dia luas. Saya nak contoh sebab kita dah masuk ke takbir intiqalat, berhenti kat situ. Satu lagi contoh. Masalah subuh nak tidur ni. Ya, masalah dia sama kaedah ni. Kaedah fiqh ni, yang kaedah tadi bukan guna kat sembahyang je. Dia guna kat semua. Kalau dah faham tu nanti, kalau kita jumpa masalah-masalah lain, dia guna kaedah yang sama. Kita ambil contoh tidur. Dia tidur pukul 5. Tak subuh lagi. Dia bangun pukul 8. Tak sembahyang subuh lah. Wajib qada, mestilah wajib qada. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa. Tidur pukul 5 pagi, sebab tak subuh lagi. Bangun pukul 8. Bukan sengaja tidur, bukan sengaja nak bangun pukul 8, tidak. Cuma tidur lambat aja. Berdosa? Tak berdosa. Tapi wajib qada. Bila sembahyang nanti jadi qada lah. Berdosa? Tak. Okey. Kalau dia tidur pukul 6, maksud dah masuk subuh baru tidur. Masuk subuh dia tidur. Berdosa tak? Belum tahu lagi. Ni belum tahu lagi. Berdosa atau tidak? Yang ni nak sebut ni. Ini yang sama kaedah ni. Tak dosa lagi. Walaupun dah azan 10 minit dah. Dia baru tidur. Tak semestinya berdosa lagi. Okey. Masa dia tidur tu, dia yakin tak dapat bangun dalam waktu. Yakin aja, dalam kepala aja. Ni jangan main-main, ni sungguh-sungguh. Kalau aku tidur ni, memang sempat bangun. Aku memang tidur setengah jam. Contoh lah. Memang sempat. Maka tidur dia tak berdosa. Walaupun, dan dia yakin memang boleh bangun 6.30. Dan memang dia memang tidur setengah jam. Selalu dah buat pun memang bangun 6.30. Walaupun tidur pukul 6. Hebat dia ni. Maka, tiba-tiba bangun 6.30. Selesai lah. Kau sembahyang lah kan. Macam mana kalau tak bangun-bangun? Tetap tak berdosa juga. Ni kaedah yang sama tadi. Tak berdosa. Walaupun bangun pukul 8, tak berdosa. Walaupun dia tidur pukul 6, tak berdosa. Sebab ketika tidur, dia yakin boleh bangun 6.30. Tiba-tiba entah macam mana, kali itu tak terbangun. Maka sembahyangnya jadi qada, wajib qada, dan dia tak berdosa. Tak berdosa. Okay. Kalau dia tidur, dia tahu kalau tidur ni memang habis. Memang habis. Memang tak sempat. Maka tidur tu dah berdosa walaupun dia bangun 6.30. Tidur dia tu dah berdosa dah. Walaupun 6.30, alhamdulillah sedar juga. Tak, tidur pukul 6 tadi berdosa dah. Nampak?
Dari sudut dosa cerita lain. Masa tidur tu. Jadi kalau tuan tu kata, kalau katalah dia tidur tu, dia kata aku tidur ni memang tak sedar. Tiba-tiba memang betul tak ada sedar. Memang berdosa sebab dah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu tak apa. Jadi nak tahu berdosa atau tidak, masa tidur tadi tu yakin tak boleh bangun. Jika yakin, tidur. Tak apa, dah masuk waktu ni, dah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, tak perlu yakin tak yakin sebab kewajipan tak sampai lagi. Pukul 5 kewajipan tak sampai lagi. Bila kewajipan tak sampai, tidurlah, tidur pukul 5 pun. Tak ada masalah, tak berdosa. Kalau tak boleh bangun, tak kira. Tak datang kewajipan, tidur je. Pukul 5 mana ada kewajipan. Tapi kalau dah masuk waktu, kita tengok, dah masuk waktu baru nak tidur. Boleh tak bangun? Boleh. Yakin. Sekali tak bangun, tak berdosa. Nak tidur boleh tak? Boleh tak? Yakin? Tak yakin. Aku kalau tidur ni habis. Tapi tidur jugalah. Tidur ke dah berdosa dah? Tiba-tiba bangun 6.30 semayang. Alhamdulillah. Tak ada alhamdulillah. Dah berdosa dah tidur. Sama kes tadi. Habis. Kita berhenti kat takbir intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Takbir intiqalat. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum yang masbuk yang berpindah serta imam. Akan datang kita akan bahas berkaitan dengan takbir tu. Macam nak masbuk, nak tambah rakaat. Ada tak Allahu Akbar masa nak naik tu? Imam fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nak tambah. Masa nak naik tu ada Allahu Akbar tak? Dia akan bincang. Ke naik dia diam. Naik. Ataupun ada tak angkat tangan? Masa naik tu Allahu Akbar. Ada tak? Masa nak tambah rakaat. Dia bincang lah. Okey, satu lagi dia akan bincang. Imam sujud. Dia pun baru masuk. Allahu Akbar. Ada angkat tangan kan? Takut ihram. Imam sujud ni. Dia nak sujud. Ada tak angkat tangan untuk sujud? Dia tak rukuk, tak i'tidal lah imam dengan sujud. Ada tak Allahu Akbar kat mulut? Allahu Akbar. Dia akan bincang. Ada tak angkat tangan? Angkat tangan bukan takbir tu yang kedua. Allahu Akbar. Imam sujud ni. Nak sujud kan? Tak ada parakan lah. Nak sujud ni. Ada tak Allahu Akbar? Allahu Akbar. Atau ada tak angkat tangan sekali lagi? Itu dia akan bincang. Menarik juga ni. Bila? Esok bulan lain lah. Ni bulan lain esok. Esok jadual. Kita sambung esok. Sebulan. Dan sunat takbir intiqalat bagi makmum masbuk yang berpindah serta imam. Wallahu a'lam. Sambung pagi esok. Tangguh dulu kita sudah tasbih kafarah dan suratu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.